untuk tahun 3, tema 6 dan unit 16 iaitu Sayangi Bumi. Okey, kita teruskan kepada tajuk yang saya akan bentangkan. Jadi tajuk saya akan bentangkan adalah berkaitan dengan projek tadahan air hujan, iaitu saya memfokuskan kepada kemahiran membaca dengar, kemahiran dengar tutur, membaca, menulis dan aspek tata bahasa. Okey, saya teruskan dengan model Asia, iaitu yang pertama, analisis pelajar. Jadi pelajar saya adalah pelajar tahun 3, iaitu subjek Bahasa Melayu, tema unit 6 lah, unit 16. Fokus saya adalah ayat tanya tanpa kata tanya. Masa yang diperuntukkan adalah 60 minit dan pelajar saya terdiri daripada 21 orang pelajar, iaitu 11 murid lelaki dan 10 murid perempuan. Dan pengetahuan sedia ada yang telah ada pada murid-murid adalah yang pertama, konsep penggunaan ayat tanya, di mana murid-murid sudah tahu apakah kegunaan ayat tanya. Dan yang kedua, ciri-ciri ayat tanya. Bermaksud murid-murid sudah memahami dan mengetahui apakah yang perlu ada untuk membina dan menulis ayat tanya. Okey, saya pergi kepada yang kedua, S, iaitu hasil pembelajaran. Okey, di akhir pembelajaran ini, murid dapat, yang pertama, murid akan dapat memahami konsep dan ciri-ciri ayat tanya tanpa kata tanya. Jadi kita tahu sebelum ini murid-murid hanya tahu untuk menulis ayat tanya dengan kata tanya. Jadi untuk hari ini saya akan fokuskan kepada cara ataupun konsep dan ciri-ciri yang ada untuk membina ayat tanya tanpa kata tanya. Yang kedua, objektif yang kedua adalah untuk membina ayat tanya tanpa kata tanya berdasarkan jawapan yang disediakan. Maksud saya akan memberikan dialog, di mana dialog itu telah mengandungi jawapan. Murid-murid hanya perlu mengisi dialog tersebut menggunakan ayat tanya tanpa kata tanya yang sesuai. Dan yang ketiga hari ini adalah membanding beza ayat tanya dengan kata tanya serta ayat tanya tanpa kata tanya. Okey, seterusnya saya pergi kepada kaedah media dan sumber bahan sumber. Okey, saya tayangkan dengan secara selayang pandang dahulu apakah aplikasi-aplikasi yang saya gunakan. Okey. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa pertama saya akan terangkan kaedah. Kaedah saya adalah kaedah berpusatkan murid, kaedah berpusatkan tugasan. Saya menggunakan pendekatan tematik, iaitu berpusatkan tema, pendekatan induktif, soal jawab dan sumbang saran. Media yang saya gunakan seperti dapat dilihat, saya menggunakan Google Site, kemudian saya menggunakan aplikasi YouTube, saya menggunakan aplikasi WordWall, buku aktiviti, buku teks dan slide. Kemudian bahan-bahan yang digunakan semasa sesi pembelajaran adalah buku teks, buku aktiviti, aplikasi WordWall dan Google Site. Okey. Dan yang keempat, saya teruskan dengan penggunaan bahan dan media. Penggunaan bahan dan media, kita dapat lihat bahawa saya sebagai guru, yang pertama sekali saya akan menentukan kaedah, cara, pendekatan dan strategi yang digunakan bagi mewujudkan keberkesanan semasa saya menyampaikan PDP ini. Saya kena memilih pendekatan apa yang sesuai supaya murid-murid dapat belajar dengan baik. Kemudian, saya juga akan mengenal pasti tahap penguasaan dan kemahiran murid-murid sebelum saya memulakan pembelajaran supaya pembelajaran yang disampaikan dapat diterima umum oleh murid-murid. Dan yang ketiga, saya akan mengenal pasti kesesuaian bahan PDP yang digunakan supaya murid-murid tidak terkeliru ataupun lebih memahami apa isi kandungan ataupun objektif yang telah diajarkan pada hari itu. Kita teruskan kepada yang kelima, iaitu penglibatan pelajar. Penglibatan pelajar.
Okey, penglibatan pelajar, apa yang dapat diperhatikan adalah pelajar memberikan tumpuan dan respon yang baik semasa PDP dijalankan. Okey, ini dapat dilihat daripada proses soal jawab yang dilakukan oleh guru terhadap murid. Murid memberikan respon yang baik bila ditanyakan soalan, dan juga murid-murid juga kerap bertanya soalan apabila mereka tidak memahami apa yang diajarkan oleh guru. Yang kedua, kita dapat lihat dari segi kawalan kelas, di mana murid-murid memberikan kerjasama yang sangat baik kepada guru semasa menjalankan PDP, di mana kita dapat lihat guru saya sebagai guru tidak perlu memarahi ataupun mengawal kelas kerana murid-murid dilihat sangat berdisiplin semasa kelas. Dan yang ketiga, pelibatan pelajar adalah kita dapat lihat murid-murid memahami isi kandungan yang diajarkan berdasarkan latihan yang telah diberikan dan jawapan yang telah dikemukakan apabila guru bertanyakan soalan dan jawapan kepada murid. Dari segi kehadiran murid, kehadiran adalah 100%. Dan yang terakhir untuk model Asia adalah menilai dan menyimak. Okey, menilai dan menyimak iaitu E di hujung, iaitu evaluate, iaitu menilai dan menyimak. Okey, untuk penilaian dan semakan, okey, didapati bahawa sebelum kita masuk kepada sesi semakan, penilaian dan semakan, saya akan tunjukkan dulu apakah latihan yang diberikan oleh murid, latihan yang diberikan kepada murid. Okey, selepas guru melakukan sesi PDP, okey, guru akan memberikan, kita dapat lihat di sini, buku aktiviti. Okey, ini adalah tugasan pelajar. Pelajar hanya perlu menekan sahaja link di sini dan kemudian link sini akan terus pergi kepada latihan yang hendak dihantar. Iaitu murid-murid perlu menyiapkan latihan di sini, kemudian apabila mereka telah selesai membuat latihan, mereka perlu memuat naik latihan itu pada pautan yang disediakan. Itu yang pertama. Kemudian kita dapat lihat di sini aplikasi WordWall di mana guru telah menyediakan 2 kuis khas untuk murid-murid apabila sudah selesai sesi pembelajaran. Kuis ini bertujuan untuk menilai kefahaman dan pengetahuan murid-murid selepas tajuk ini diajar. Jadi di sini kita dapat lihat ada 2 kuis, iaitu kuis pertama dan kuis kedua, di mana apabila murid telah menghantar jawapan, guru boleh menyemak jawapan itu. Dan kemudian guru boleh menentukan sama ada murid ini telah memahami ataupun tidak memahami. Dan di sini saya dapat simpulkan bahawa murid-murid memahami apa yang diajarkan. Dan kemudian kita dapat lihat aktiviti yang ketiga. Aktiviti tambahan kedua. Aktiviti tambahan kedua ini dirangka supaya murid-murid dapat mencapai objektif yang ketiga, iaitu membanding bezakan ayat tanya dengan kata tanya dan ayat tanya tanpa kata tanya. Jadi di sini apabila murid menekan sahaja pautan yang diberikan, mereka akan pergi ke satu site yang dipanggil Google Slide. Dan murid-murid di situ diminta untuk membuat satu peta minda dan membanding bezakan apakah persamaan dan perbezaan antara ayat tanya tanpa kata tanya serta ayat tanya dengan kata tanya seperti yang telah diajarkan oleh guru di dalam kelas. Kemudian, penilaian juga dibuat apabila murid-murid masuk ke zon aktiviti. Okey. Seperti yang kita tahu bahawa dalam tajuk ini, guru menekankan murid-murid untuk memahami konsep dan ciri-ciri ayat tanya tanpa kata tanya serta mereka boleh membina ayat tanya tanpa kata tanya. Jadi di sini, guru telah merangka dan membina satu aktiviti iaitu bina ayat tanya tanpa kata tanya. Jadi murid-murid dikehendaki menekan pautan yang diberikan, kemudian mereka akan membina ayat dalam satu kita panggil satu slide yang telah disediakan. Di situ guru boleh menilai sama ada mereka telah memahami ataupun tidak memahami. Apabila mereka tidak menguasai lagi, maka saya sebagai guru akan menekankan kembali konsep dan ciri-ciri ayat tanya tanpa kata tanya ini. Jadi untuk menilai dan menyimak ini,
Okey. Dari segi pelajar, okey, prestasi. Dari segi prestasi pelajar, pelajar dapat memahami konsep ayat tanya tanpa kata tanya. Dan prestasi pelajar yang kedua adalah kebanyakan murid-murid, hampir 90% mereka boleh membina ayat tanya tanpa kata tanya. Dari segi kemahiran pula, didapati bahawa murid-murid sudah mahir untuk membanding beza antara ayat tanya tanpa kata tanya dan ayat tanya dengan kata tanya. Dan yang ketiga, daripada sikap murid, sikap sasiah dan disiplin murid, kita dapat perhatikan bahawa murid-murid memberikan perhatian dan tumpuan yang penuh semasa sesi PDP, serta murid-murid memberikan kerjasama yang baik semasa diajar oleh guru. Okey. Kemudian dari aspek penilaian dan penyimakan pada guru pula, okey, guru telah mendapati bahawa hasil pembelajaran pada hari itu tercapai kerana melihat kepada aktiviti murid yang telah pandai ataupun mahir untuk menjawab soalan yang dikemukakan. Kemudian, guru juga memberikan satu penilaian yang baik kepada respon murid-murid kerana dapat diperhatikan bahawa murid-murid memberikan respon yang sangat baik semasa sesi pembelajaran. Dan kemudian yang ketiga, keberkesanan bahan media. Okey, keberkesanan bahan media ni bermaksud adakah media yang kita gunakan itu berkesan kepada pembelajaran yang telah diajarkan. Jadi dapat dilihat daripada hasil keseluruhan murid-murid sangat berminat untuk belajar kerana bahan media yang digunakan sangat menarik, iaitu ada aplikasi Google, ada aplikasi YouTube, ada aplikasi WordWall. Kemudian bahan media ini juga menyediakan pelajar dengan pengalaman sebenar di mana pada suatu hari nanti berkemungkinan murid-murid akan bertanyakan soalan tanpa kata tanya. Dan yang ketiga, menggalakkan interaksi pelajar. Yang ini kita dapat lihat apabila murid-murid telah membina peta minda membanding beza, kita dapat lihat murid-murid akan berinteraksi sama rakan-rakan mereka. Dan yang keempat, mendorong penglibatan aktif murid, di mana kita dapat lihat dengan adanya penggunaan bahan media yang menggalakkan murid untuk membuat latihan secara atas talian, penglibatan murid dilihat sangat aktif kerana murid sangat berminat untuk membuat latihan yang diberikan oleh guru. Okey. Saya akan tunjukkan sekali lagi secara selayan pandang Google Site yang telah dilakukan berpandukan model Azure ini. Okey, ini aplikasi, ini pembelajaran buku teks. Kemudian ada aplikasi YouTube di sini. Kemudian ada aktiviti di bawah. Kemudian saya pergi kepada zone aktiviti, di mana yang pertama aktiviti membina ayat, dan yang ketiga adalah aktiviti tiga, iaitu Panglima Awang. Panglima Awang ni adalah aktiviti yang berpusatkan murid, di mana murid-murid perlulah memuat turun Google Slide yang telah dikongsikan di sini. Kemudian mereka perlu melengkapkan misi menggunakan watak Panglima Ali. Jika ingin tahu dengan lebih lanjut, bolehlah muat turun permainan ini dan bolehlah cuba kerana dijamin permainan ini sangat menarik untuk dilakukan oleh murid-murid. Tetapi untuk lebih menarik, gunakan komputer ataupun komputer riba dan pastikan muat turun ke dalam komputer riba. Okey. Jadi itu sahaja perbincangan saya untuk hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.